5 ciptaan penting bidang perubatan. Setiap doktor di klinik-klinik rawatan menggunakan beberapa jenis alat tertentu yang membantu mereka melakukan diagnosis dalam mengenal pasti penyakit yang dihadapi kita. Ciptaan-ciptaan ini walaupun kelihatan ringkas serta sangat mudah digunakan, sebenarnya memberikan cara atau kaedah kepada doktor dalam mengenal pasti dengan lebih baik apa yang terjadi pada pesakit. Berikut adalah 5 ciptaan terbaik manusia yang sangat membantu dalam bidang perubatan kekal relevan sepanjang zaman. Nombor 5. Termometer. Seorang lelaki bernama Heron of Alexandria, pakar matematik yang hidup di Alexandria, merupakan individu yang dikatakan paling awal menemui prinsip yang jisim boleh berubah bentuk disebabkan tekanan udara. Apabila dimasukkan ke dalam tiup, pada abad ke-16 dan 17 penciptaan alat yang digelarkan termoskop berjaya mengukur perubahan suhu, sebelum pencipta Robert Fludd pada tahun 1638 meletakkan skala pada termoskop menukarkannya menjadi termometer. Walaupun begitu, sehingga hujung abad ke-17 tidak ada skala yang menjadi standard ditetapkan dengan banyak pihak mencipta termometer dan termoskop menggunakan skala sendiri. Hanya pada abad ke-18 pada tahun 1714 seorang saintis bernama Daniel Fahrenheit mencipta skala suhu yang dinamakan sempena namanya, beserta ciptaan beliau yang unik ketika itu, termometer menggunakan cecair merkuri yang lebih tepat. Nombor 4. Stetoskop. Stetoskop dicipta pada tahun 1816 oleh seorang pencipta bernama Reine Laennec di Perancis. Pada mulanya bentuk stetoskop yang ada ketika itu sangat berlainan dengan apa yang ada sekarang. Diperbuat daripada kayu berbentuk silinder, Reine mencipta stetoskop kerana satu sebab mudah. Dia berasa tidak selesa meletakkan telinganya pada dada wanita. Dia menamakannya stetoskop yang membawa makna skop dada. Perubahan demi perubahan dilakukan pada rekaan asal Reine dengan pengenalan tiup lembut menggantikan kayu yang keras serta penambahan alat pendengaran bagi membolehkan bunyi yang terhasil didengari dengan lebih jelas. Stetoskop yang ada ketika ini mengambil rekaan yang diperkenalkan pada awal tahun 1960 oleh David Letterman, Profesor University Harvard. Kini teknologi pengasingan bunyi pada stetoskop yang diambil daripada teknologi headphone juga sudah mula diperkenalkan. Nombor 3. Jarum suntikan. Jarum suntikan atau dalam bahasa Inggeris digelarkan sebagai hypodermic needle merupakan sejenis alat yang ditakuti kebanyakan orang. Sejak zaman dahulu lagi, orang Greek dan Rom menyedari cecair boleh disalurkan ke dalam badan melalui peralatan selepas melihat sendiri gigitan ular dan senjata beracun yang racunnya masuk ke dalam darah. Walaupun begitu, alat untuk melakukan suntikan ini hanya mula dihasilkan pada abad ke-17 oleh seorang saintis bernama Christopher Wren yang ingin mengetahui adakah ubat lebih berkesan sekiranya dimasukkan terus ke badan anjing berbanding melalui mulut. Pada 1660 eksperimen menyuntik manusia dilakukan namun berlaku kematian menyebabkan alat ini diabaikan begitu saja. Hanya pada tahun 1844, alat suntikan digunakan kembali dengan beberapa penambahbaikan sebelum penyuntik yang diperbuat daripada kaca diperkenalkan pada tahun 1851. Nombor 2. Tukul refleksi. Tukul ini bukanlah tukul biasa. Seandainya doktor anda menggunakan tukul biasa untuk menguji refleks anda, janganlah ke klinik itu lagi selepas itu. Digunakan oleh doktor untuk mengetuk secara perlahan lutut, ketukan dilakukan bagi mengukur tahap tindak balas saraf seseorang, bagi memastikan tidak berlakunya sebarang abnormaliti pada pesakit. Pada awalnya, tukul ini dicipta bukannya untuk memeriksa refleks tetapi bagi memeriksa sekiranya berlakunya abnormaliti dalam badan. Dengan ketuka dilakukan oleh Dr. Sir David Barry, seorang pakar perubatan dari Scotland, adalah orang yang bertanggungjawab mencipta tukul ini pada awal abad ke-19. Pada tahun 1870, Wilhelm Heinrich Erb, seorang pakar saraf Jerman, menemui kegunaan tukul ini untuk menguji refleks seseorang. Pada tahun 1888, seorang pakar saraf dari Philadelphia bernama John Madison Taylor mencipta tukul khas bagi menguji refleks menggantikan tukul David yang memerlukan doktor menggunakan daya lebih kuat untuk mengetuk. Nombor 1. Kacamata. Sejarah kacamata atau cermin mata sukar sekali untuk diketahui faktanya yang sahih, berikutan ketiadaan rekod yang lengkap.
Walau bagaimanapun, idea untuk menggunakan kaca atau bahan berupa kaca sudah lama dipraktikkan dalam membantu penglihatan. Khasnya ketika membaca sejak zaman Grik dan Rom lagi. Maharaja Nero yang hidup pada tahun 63 menggunakan zamrud bagi membesarkan tulisan dokumen yang dibaca. Kaca cembung kemudiannya menggantikan bahan seperti zamrud. Sebelum kaca itu dipasangkan pada tangkai atau tiang bagi memudahkan pengguna membacanya bermula pada tahun 1290. Pada abad ke-18, Benjamin Franklin mencipta lensa yang menggabungkan kedua-dua jenis kanta jarak dekat dan jarak jauh bagi membantu beliau melihat. Pada era 1930, pemakaian cermin mata masih lagi dianggap sebagai satu teknik perubatan.